Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kelas yang lalu kita dah baca sedikit apa yang Ibn Qayyim rahimahullah huraikan berkenaan dengan sudut pandang kedua bagi al-ishq, iaitulah al-hubbul mufrid, cinta yang berlebih-lebihan itu. Adakah ia sesuatu yang dicela secara mutlak atau ia sesuatu yang dipuji? Jadi kalau kita melihat perbahasan ini, beliau ada kembangkan dengan lebih besar dalam kitab Rawdatul Muhibbin, di mana beliau membawakan dua pandangan, dua pegangan golongan yang melihat tidak ada salah sama sekali pada cinta akan sesuatu, dan ada yang kata jatuh cinta itu sendiri adalah salah. Tetapi setelah mana kita melihat nukilan-nukilan yang beliau bawakan dalam kitab ini pada kelas yang lalu, yang panjang, yang pelbagai syair-syair dan sebagainya tentang orang yang bercinta, ini kita tinggalkan. Kita terus ambil kepada jawapan beliau. Fal jawabu wa billahi taufiq anna al-kalama fi hadha al-babi la budda fihi min at-tamyiz baina al-waqi'i wal-jaiz wal-nafi'i wal-dar, ولا يسجل عليه بالذم والإنكار ولا بالمدح والقبول من حيث الجملة، وإنما يتبين حكمه وينكشف أمره بذكر متعلقه، وإلا فالعشق من حيث هو لا يحمد ولا يذم، ونحن نذكر النافع من الحب والضار والجائز والحرام. Jadi kesimpulannya Ibn Qayyim kata, seperti mana juga yang beliau sebutkan dalam Rawdatul Muhibbin, فَنَقُولُ الْعِشْقُ لَا يُحْمَدُ مُطْلَقًا وَلَا يُذَمُّ مُطْلَقًا وَإِنَّمَا يُحْمَدُ وَيُذَمُّ بِاعْتِبَارِ مُتَعَلَّقِهِ فَإِنَّ الْإِرَادَةَ تَابِعَةٌ لِمُرَادِهَا وَالْحُبُّ تَابِعٌ لِلْمَحْبُوبِ فَمَتَى كَانَ الْمَحْبُوبُ مِمَّا يُحَبُّ لِذَاتِهِ أَوْ وَسِيلَةً تُوصِلُهُ إِلَى مَا يُحَبُّ لِذَاتِهِ لم تذم المبالغة في محبته بل تحمد وصلاح حال المحب لذلك بحسب قوة محبته. Ini dalam Rawdah Al-Muhibbin. Kesimpulannya Ibn Qayyim kata, cinta al-hubbul mufrid, cinta yang bersangatan ini, al-ishq ini, ya, secara asasnya tidaklah dicela dan tidak dipuji secara mutlak begitu sahaja, tetapi kita melihat kepada benda yang ia cintai itu. Dilihat kepada perkara, dilihat kepada dari sudut adakah ia sesuatu yang haram ataupun yang harus atau yang bermanfaat atau yang memudaratkan. Masalahnya, jikalau benda yang dicintai itu ialah sesuatu yang memang sepatutnya dicintai kerana zatnya, iaitulah Allah Azza fi'ulahu, maka tidak ada salahnya untuk seseorang itu mencurahkan segala rasa cintanya kepada Allah sehingga dia tidak mampu lagi rasa cinta kepada benda lain. Salahkah orang yang ada perangai macam itu? Tidak ada salah. Bahkan itu dipuji. Atau sesuatu itu adalah wasilah kepada sesuatu yang sepatutnya dicintai kerana zatnya. Seperti orang yang mencintai Nabi SAW. Bukankah kita disuruh mencintai Allah dan Rasul sepenuh jiwa dan raga kita? Mencurahkan segala tenaga dan kemampuan kita dalam rangka menghasilkan rasa cinta kepada Allah dan Rasul, maka itu tidak dicela. Ya. Jadi berlebih-lebihan dan melampau-lampau dalam mencintai Allah dan Rasul bukanlah sesuatu yang dicela. Bahkan ia adalah sesuatu yang dituntut dan disuruh. Ya. Jadi dia kata, i'lam
أن أنفع المحبة على الإطلاق وأوجبها وأعلاها وأجلها محبة من جبلت القلوب على محبته وفطرت الخليقة على تألهه، وبها قامت الأرض والسماوات وعليها فطرت المخلوقات، وهي سر شهادة أن لا إله إلا الله، فإن الإله هو الذي تألهه القلوب بالمحبة والإجلال والتعظيم والذل والخضوع وتعبده، والعبادة لا تصح إلا له وحده، والعبادة هي كمال الحب مع كمال الخضوع والذل، والشرك في هذه العبودية من أظلم الظلم الذي لا يغفره الله. الله تعالى يحب لذاته من جميع الوجوه، وما سواه فإنما يحب تبعا لمحبته. Dia kata, ketahui olehmu bahawa yang paling bermanfaat, cinta yang paling bermanfaat secara mutlak, tidak ada lagi apa-apa pengecualian, without any exception. Dan yang paling wajib dan yang paling tinggi, yang paling mulia ialah mencintai yang telah diciptakan jiwa manusia ini dan difitrahkan makhluk ini untuk mencintai dan memperhambakan diri kepadanya, yakni Allah Ta'ala. Yang mana mencintai Allah Ta'ala inilah sebab yang dengannya wujud langit dan bumi, dan di atasnya lah diciptakan makhluk. Dan ia adalah sir, rahsia, makna syahadah la ilaha illallah. Kerana al-ilah itu ialah yang disembah oleh jiwa, oleh hati dengan rasa cinta, memuliakan, mengagungkan, menghina dan merendahkan diri dan memperhambakan diri. Ini makna at-ta'alluh. Ya, maknanya kita mencurahkan rasa cinta, rasa mengagungkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibadat itu tidak sah melainkan baginya semata-mata, dan makna ibadah itu ialah perbuatan memperhamba dan merendahkan diri yang disertai dengan rasa cinta. Itulah perasaan cinta yang sepenuhnya bersamaan, beriringan dengan rasa rendah diri, hina diri sepenuhnya kepada yang dicintai, yang disembah. Dan Allah Ta'ala itu, dan mensyirikkan Allah Ta'ala dalam cinta ini, seperti yang kita sebut, ini adalah syirik yang tidak diampunkan sama sekali oleh Allah, syirkun akbar. Dan Allah Ta'ala sahajalah yang dicintai kerana zatnya dari segenap segi. Dan selain daripada Allah, dicintai mengikut kepada cinta kepada Allah. وقد دل على وجوب محبته سبحانه جميع كتبه المنزلة ودعوة جميع رسله وفطرته التي فطر عباده عليها وما ركب فيهم من العقول وما أسبغ عليهم من النعم، فإن القلوب مفطورة مجبولة على محبة من أنعم عليها وأحسن إليها، فكيف بمن كل الإحسان منه وما بخلقه جميعهم من نعمة فمنه وحده لا شريك له. كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وما تعرف به إلى عباده من أسمائه الحسنى وصفاته العلى وما دلت عليه آثار مصنوعاته من كماله ونهاية جلاله وعظمته. Jadi dia kata di sini, segala kitab-kitab Allah Ta'ala yang Allah turunkan, seruan dakwah seluruh rasul dan fitrah yang Allah ciptakan atasnya seluruh makhluknya menunjukkan wajib kita mencintai Allah Ta'ala. Demikian juga dalil-dalil akal. Dan segala apa yang Tuhan limpahkan daripada nikmat menunjukkan kita wajib cinta kepada Allah. Kerana jiwa manusia ini Tuhan dah ciptakan untuk mencintai sesiapa jua yang buat baik kepadanya.
Bagaimana pula dengan yang segala kebaikan yang dia dapat dalam kehidupannya ini adalah daripadanya, yakni Allah. Kita mencintai orang yang mungkin pernah tolong kita sekali, tolong kita 2 kali, tolong kita dulu lama dah. Kita duk teringat, duk terkenang jasa baik dia. Ya. Jadi bagaimana kalau begitu jiwa manusia ni tak dapat nak mengelak daripada rasa cinta kepada orang yang pernah buat baik kepada kita walaupun sekali. Bagaimana dengan Tuhan Azza wa Jalla yang segala kebaikan yang kita dapat dalam dunia ini, segala nikmat dunia dan akhirat daripada Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa jua nikmat yang kamu ada daripada Allah lah asalnya, daripada Allah lah yang bagi. Wa idza massakumud durru fa ilayhi taj'arun thumma idza massakumud durru fa ilayhi taj'arun. Dan bila kamu ditimpa kesusahan, kepada Allah jugalah kamu terpekik terlolong mohon pertolongan. Ya. Kepada Allah, bukan sahaja waktu senang, waktu susah pun dia juga yang melindungi kita. Itu dia. Ya. Jadi kalau begitulah Allah Subhanahu wa taala, apakah jiwa masih lagi tidak boleh? Apakah kita nak kata tidak perlu mencintai Allah? Ya. Tentulah wajib kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga apa yang Allah Ta'ala telah memperkenalkan berkenaan dirinya kepada hamba-hambanya daripada nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, yang maha sempurna, dan apa yang ditunjukkan oleh kesan-kesan makhluknya yang menunjukkan kepada kesempurnaannya dan kemuncak keagungan dan keluhurannya. Ya. Jadi ini semua mewajibkan kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, sama ada secara syar'an atau daruratan. Sama ada secara ikhtiaran atau ittiraran. Orang yang waras akalnya mesti mencintai Tuhan. Sedangkan orang musyrikin jahiliyah, Allah Taala kata, "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah." Orang musyrikin, ya, bukan tidak mencintai Allah. Mereka berdosa kerana mereka mencintai selain Allah setara dengan cinta mereka kepada Allah. Bukan mereka tak cinta kepada Allah, tetapi cinta mereka kepada Allah itu mereka share, mereka kongsi dengan selain Allah. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Sebab tu Allah Ta'ala kata orang yang beriman itu lebih kuat cintanya kepada Allah sebab dia tak share. Dia tak kongsi. Jadi poinnya, maksud di sini, ya, al-ishqu ini, rasa cinta yang teramat-amat sangat ini, ya, kita kata dilihat keadaannya. Jikalau ia sesuatu yang membawa kepada kebaikan, yang mana ia dicurahkan kepada sesuatu yang memang sepatutnya kita kena cintai, maka ia adalah dipuji. Yang dicela yang kita bincang sebelum ini, yang kita dah tengok. Ya. Allah Ta'ala mencela beberapa golongan yang mencurahkan rasa cinta mereka kepada, seperti yang Allah bawa cerita tentang Imra'atul Aziz dengan Yusuf. Cerita pasal Qaum Lut. La'anahumullah. Ya. Ini kerana mereka menyalurkan rasa cinta tadi dengan cara yang salah. Ya. Dengan cara yang tidak betul. Ya. Mereka mencintai sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, dan telah dijelaskan juga bahawa semata-mata perasaan jatuh cinta itu melintas di jiwa kita bukanlah salah, tetapi yang salah itu bagaimana caranya kita menyalurkan rasa cinta tersebut. Sebenarnya itu kita baca
satu perkataan. Sebab itu kata Ibn Qayyim, wa nahnu la nunkiru fasad al-'ishq alladhi muta'allaquhu fi'lul fahishati bil ma'shuq. وإنما الكلام في العشق العفيف من الرجل الظريف الذي يأبى له دينه وعفته ومروءته أن يفسد ما بينه وبين الله وما بينه وبين معشوقه بالحرام وهذا كعشق السلف الكرام والأئمة الأعلام. Kita dah baca dah ni. Itu. Kan? Jadi maknanya yang kita bincangkan dari sudut al-ishq, cinta ini, rasa cinta ini kepada sesuatu, ya, ialah yang kita kata bermanfaat, yang dibolehkan itu, yang tidak membawa kepada yang haram. Naam. Kemudian dia kata wal mahabbatu laha da'iyan. Cinta ni, faktor kita cinta sesuatu ada dua. Ada dua faktor menyebabkan kita cinta sesuatu. Al-jamal wal-ijmal. Ya. Yang pertama, kecantikan, keindahan sesuatu menyebabkan kita suka, kita cinta. Yang kedua, al-ijmal, yakni al-ihsan, yakni buat baik kepada kita. والرب تعالى له الكمال المطلق من ذلك فإنه جميل يحب الجمال بل الجمال كله له والإجمال كله منه فلا يستحق أن يحب لذاته من كل وجه سواه. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. Jadi Allah Ta'ala, kalau kita melihat Allah Ta'ala, kita dah faham bahawa cinta ini faktornya ada dua. Yang pertama, benda itu sendiri cantik pada zatnya. Yang kedua, dia mempercantikkan kepada kita kelakunya, yakni melakukan perkara-perkara yang baik kepada kita. Jelaslah Allah Ta'ala itulah yang paling cantik. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah lah yang paling cantik, yang paling indah, yang paling sempurna. Segala kesempurnaan itu mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lagi yang menyamai keindahan dan kecantikan Allah. Allah, nama-namanya sahaja Al-Husna, yakni allati la muntaha li husniha. Al-asma'u allati la muntaha li husniha. Nama-nama yang tiada kesudahan bagi keindahannya. Ya. Sebagian orang kata Al-Husna ialah al-asma'u allati balagha fil husni ghayatahu. Nama-nama yang mencapai keindahan kemuncaknya. Tapi kita kata yang lebih afdal kita sebut seperti yang ditahqiqkan oleh beberapa ulama, iaitulah al-asma'ul lati la muntaha li husniha. Nama-nama yang tiada kesudahan bagi keindahannya. Yang mana keindahan nama-nama Allah Ta'ala itu tidak dapat dicapai kemuncaknya oleh akal manusia. Ia adalah keindahan yang infinity. Yang tidak ada had yang boleh kita gapai, yang kita boleh faham. Yang tidak mampu untuk akal ini nak khayal sekalipun.
betapa indahnya nama-nama Allah, keindahan dan kecantikan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dari sudut al-jamal. Dari sudut al-ijmal, al-ihsan, Allahu akbar. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Jelas. Semua ihsan, semua kurnia, nikmat baik yang berlaku kepada kita ini semuanya daripada Allah. Kita dalam dunia ini, apa benda yang tak baik kepada kita? Semua benda baik kepada kita. Tak ada langsung benda buruk kepada kita. Ya? Tak ada langsung benda buruk kepada kita. Orang mukmin tidak ada langsung benda buruk kepada kita. Nabi SAW kata, ajaban li amril mu'min. Ajaib orang mukmin ni. Orang mukmin ni bersifat ajaib. Pasal dalam hidup dia tak ada benda buruk. Hidup dia sempurna, baik. Semuanya baik belaka. Bila dapat nikmat, dapat kesenangan, dia bersyukur, itu adalah ganjaran kurnia. Bila dapat musibah, zahirnya nampak susah, zahirnya nampak perit, zahirnya nampak payah, zahirnya nampak pahit, getir. Bila dia sabar, jadi kebaikan untuknya. Jadi hidup orang mukmin semuanya baik. Ya. Orang yang tidak mukmin, keburukan yang datang kepada dirinya, itu semata-mata adalah kerana jenayah dan dosanya. Ya. Bukan kerana Allah Ta'ala menzaliminya. Yang datang daripada Allah segala yang baik-baik. Ya. Ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa jua yang menimpa kamu daripada kebaikan, itu adalah semata-mata karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa jua yang menimpa kamu daripada keburukan dan musibah, itu semata-mata kerana puncanya sebabnya diri kamu yang berdosa, yang menyanggahi perintah Allah Azza fi'ulahu. Oleh itu tidak ada yang layak untuk dicintai semata-mata kerana zatnya, tidak ada sebab lain melainkan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Maknanya isu mencintai Allah ni bukan lagi isu yang perlu diperdebat dan diperjidalkan. Ia isu yang sudah dimuktamadkan. Orang musyrikin tak mempertikaikan lagi bahawa Allah mesti dicintai. Tetapi yang menjadi pertikaian ialah cara mencintai Allah. Jadi Allah Ta'ala kata olehmu hai Rasulku kepada mereka, kalau betul kamu nak cinta Allah, ikut agamaku, ikut ajaranku, sunnahku, maka Allah cintalah kamu. Maknanya isu cinta Allah ni tutup buku, selesai. Yang ni bukan lagi isu. Ini adalah common ground yang telah kita setujui, mahallul ittifaq, bukannya mahallun niza'. Mahallun niza' dalam kalangan manusia ini ialah cara bagaimana nak mencintai Allah. Apakah jalan yang perlu ditempuhi? Apakah suluk yang sebenarnya yang perlu diikuti untuk kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita tidak ada pertikaian lagi bahawa tujuan kita beribadah kepada Allah adalah kita nak mencapai mahabbatullah. Kita nak mencapai cinta Allah kepada kita dan kita nak mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Hubungan kita dengan Allah ialah al-hub, macam kita dah baca sebelum ini. Bahkan segala pergerakan dalam alam ini, kita dah belajar baru ni bahawa ianya adalah dibina di atas al-mahabbah, al-hub wal-iradah. Tidak ada pertikaian lagi bahawa cinta ini adalah sesuatu yang agung, yang besar. Tetapi isunya ialah cara yang diredai oleh Allah, yang cara itulah yang akan membawa kepada hasil natijah supaya cinta kita tidak bertepuk sebelah tangan. Dan firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinih fasawfa ya'ti Allahu biqaumin. Wahai orang yang beriman,
Sesiapa dalam kalangan kamu yang berpaling daripada agama Allah. Siapa yang berpaling daripada agama Allah, maka Allah akan datangkan satu golongan, satu kaum, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah cintakan mereka, mereka cintakan Allah. Azillatin 'alal mu'minina, a'izzatin 'alal kafirin. Lunak, lemah gemalai dengan orang beriman. Kasak dan bengis dengan orang kafir. Allahu akbar. Ayat-ayat macam ni, inilah yang banyak orang Islam baca tapi tak faham zaman sekarang lah. Kan? Kita disuruh bersikap lunak, bersikap rahmat, bersikap merendah diri dengan orang beriman. Ya? Orang beriman. Bukan dengan orang kafir. Orang kafir kita disuruh tegas. Disuruh kita mempertahankan prinsip-prinsip kita, hak-hak kita. Ini adalah ciri-ciri mujahidun fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Allah Ta'ala kata azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin, yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Mereka berjuang, mencurahkan segala tenaga dan upaya dalam memartabatkan agama Allah dan tidak takut, tidak menghiraukan sebarang celaan pencela. Demikian itulah karunia Allah yang dia berikan kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah itu maha luas lagi maha mengetahui. Hanya sahaja waliyukumullah, wali kamu, cinta kamu ialah Allah dan Rasulnya dan orang yang beriman, yang mendirikan salat, mengeluarkan zakat, dan mereka itu senantiasa rukuk patuh kepada arahan Allah. Barang siapa yang mencurahkan segala kesetiaannya kepada Allah dan Rasulnya dan orang yang beriman, maka sesungguhnya partai Allah itulah yang akan menguasai. Wal wilayatu asluha al-hubbu fala muwalata illa bihubbin kama anna al-adawata asluha al-bughdhu wallahu waliyul ladzina amanu wa hum awliya'uhu fahum yuwalunahu bimahabbatihim lah wa hum yuwalihim bimahabbatihi lahum fallahu yuwali 'abdahu bihasabi mahabbatihi lah. Yang dikatakan wilayatullah, yang dikatakan waliullah, itu siapa? Iaitulah yang mencintai Allah dan Allah cintakan dia juga. Maka tidak ada mualat, tidak ada wilayah, tidak ada kewalian melainkan dengan cinta. Seperti mana permusuhan itu asalnya adalah benci. Dan Allah itu adalah wali kepada orang yang beriman dan mereka adalah wali-wali Allah. Sebab itu wali datang dengan makna an-nasirul mu'in dan juga al-mansurul mu'an. Wali maknanya ialah yang membantu, yang menolong, yang memenangkan. Iaitulah Allah. Dan yang dibantu dan yang dimenangkan, iaitulah makhluk, hamba yang dekat dengan Allah. Maka mereka memberikan kesetiaan mereka kepada Allah dengan cinta mereka kepadanya. Dan dia memberikan kesetiaannya kepada mereka, menjaga, melindungi mereka dengan cintanya kepada mereka, cinta Allah. Maka Allah memberikan wilayah kepada hambanya mengikut kadar cinta hamba tadi kepadanya. Sebab itulah At-Tahawi kata wal mu'minuna kulluhum awliya'ur rahman. Orang beriman semuanya waliur rahman. Sebab semua orang beriman mesti cinta Allah. Walihadza ankara subhanahu ala man ittakhadha min dunihi awliya'a bikhilafi man wala awliya'ahu fa innahu lam yattakhidhhum min dunihi bal muwalatuhu lahum min tamami muwalatih. Oleh sebab itu Allah Ta'ala ingkar kepada sesiapa yang mengambil selain Allah sebagai wali, yakni sebagai kekasih agung,
sebagai kekasih, sebagai cinta yang ditumpahkan kepadanya segala kehinaan, kecintaan, memohon bantuan, pertolongan, perhambaan diri. Berbeza dengan orang yang mencintai wali-wali Allah. Maka sesungguhnya mereka tidak menjadikan mereka itu sebagai tandingan bagi Allah. Sebaliknya, rasa cinta mereka kepada wali-wali Allah adalah termasuk dari kesempurnaan cinta kepada Allah. Sebab itulah cinta kepada Rasul, kepada sahabat, tabi'in, tabi'in, kepada para ulama, a'immatil muslimin, ini bukan cinta yang dicela. Yang Allah Ta'ala cela ialah kita mencintai sesuatu yang tidak sepatutnya dicintai seperti mencintai Allah. Ya, setaraf yang sama ini adalah syirik. Atau mencintai apa yang Allah Ta'ala benci. Inilah yang dilarang. Adapun mencintai Rasul, para sahabat, tabi'in, tabi'in, ulama, a'immatus salafis salih, ini wajib syar'an. Disuruh kita mencintai mereka kerana cinta kita kepada mereka itu adalah min tamami muwalatihi subhanahu wa ta'ala. Antara kesempurnaan wala' kita kepada Allah, kesetiaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita disuruh setia kepada orang beriman. Disuruh bersama dengan orang beriman. Menyokong kem orang yang beriman. Ya. Itu adalah kerana termasuk daripada cara kita menzahirkan cinta kita kepada Allah, kita cinta apa yang Allah Ta'ala cinta seperti yang telah lalu perbincangannya dahulu. وَقَدْ أَنْكَرَ عَلَى مَنْ سَوَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ فِي الْمَحَبَّةِ وَأَخْبَرَ أَنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اتَّخَذَ مِنْ دُونِهِ أَنْدَادًا يُحِبُّهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَأَخْبَرَ عَمَّنْ سَوَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَنْدَادِ فِي الْحُبِّ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ فِي النَّارِ لِمَعْبُودِيهِمْ تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Jadi yang menyamakan rasa cintanya kepada Allah itu, dia samakan rasa cinta yang sama itu diberikan kepada selain Allah, inilah syirik yang tidak diampunkan. وبهذا التوحيد في الحب أرسل الله سبحانه جميع رسله وأنزل جميع كتبه وأطبقت عليه دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم ولأجله خلق السماوات والأرض والجنة والنار فجعل الجنة لأهله والنار للمشركين به فيه. Inilah dia tauhid yang dibawa oleh para rasul untuk kita menunggalkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mencintai Allah sepenuh jiwa raga kita dan tidak ada yang kita cintai sepenuh jiwa raga kita itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah dia dakwah para rasul, isi kandungan semua kitab-kitab Allah. Ya. Dan kerananya lah Allah menciptakan langit, bumi, syurga, neraka. Allah jadikan syurga itu bagi mereka yang mencintai Allah semata-mata dan neraka bagi golongan yang mensyirikkan Allah dalam rasa cinta kepadanya. وقد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤمن عبد حتى يكون هو أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين فكيف بمحبة الرب جل جلاله. Kalau beriman dengan Nabi pun tidak sempurna, tidak diiktiraf, melainkan setelah mana kita mencintai baginda Nabi SAW melebihi daripada anak, ayah, mak ayah kita, anak kita dan diri kita sendiri dan seluruh manusia, maka bagaimana dengan Tuhan sekalian alam? Tentulah lebih-lebih lagi kita kena cintai dan ia menjadi syarat keimanan. Wa qala li Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu la hatta akuna ahabba ilayka min nafsik. Dan Nabi kata kepada Umar bin Al-Khattab, tidak sempurna iman kamu kepadaku sehingga kamu mencintai aku melebihi diri kamu sendiri. Ay la tu'min hatta tasila mahabbatuka illi ila hadhihi al-ghayah. Wa idza kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam awla bina min anfusina fil mahabbati wa lawazimha afalaysa ar-rabb jalla jalaluhu.
wa taqaddasat asma'uh wa tabaraka ismuh wa ta'ala jadduh wa la ilaha ghairuh aula bimuhibbihi wa ibadihi min anfusihim. Kalau ini kedudukan Nabi SAW yang bukan makhluk, yang bukan dicintai kerana dirinya sendiri tetapi kerana dia Rasulullah, maka bagaimana dengan Allah itu sendiri yang merupakan al-mursil, yang mengutuskan Rasul? Ya, tentulah lebih utama lagi. Ya, wa kullu ma minhu ila 'abdihi al-mu'min yad'uhu ila mahabbatihi mimma yuhibbu al-'abdu aw yakrah فعطاؤه ومنعه ومعافاته وابتلاؤه وقبضه وبسطه وعدله وفضله وماتته وحياه ولطفه وبره وبره ورحمته وإحسانه وستره وعفوه وحلمه وصبره على عبده وإجابته لدعائه وكشف كربه وإغاثة لهفته وتفريج كربته من غير حاجة منه إليه بل مع غناه التام عنه من جميع الوجوه كل ذلك داع للقلوب إلى تألؤه محبة ومحبته. Segala apa yang Allah Ta'ala buat kepada hamba-Nya, sama ada yang disukai oleh hamba atau dibenci oleh hamba, semuanya membawa kepada kecintaan kepada Allah. Allah bagi, Allah larang, Allah bagi afiat, Allah bagi bala, Allah bagi sempit rezeki, luas rezeki, adil, kurnia, mati, hidup. Ya, semua yang Tuhan buat kepada kita, ya, menyelamatkan kita daripada kesusahan, menyahut seruan dan doa kita, tanpa Allah Ta'ala berhajat sedikit pun kepada perkara ni. Allah kalau dia tak buat benda ni, dia tak heran kat kita pun, dia tak ada masalah. Dia tetap Tuhan yang maha berkuasa, tidak kurang sedikit pun kerajaannya, tidak cacat sedikit pun kesempurnaannya. Jadi segala perkara ini bukankah membawa kepada kita untuk mencintai Allah dengan segenap jiwa kita. بل تمكينه عبده من معصيته وإعانته عليه وستره حتى يقضي وطره منها وكلاءته وحراسته لها وهو يقضي وطره من معصيته بعينه ويستعين عليها بنعمه من أقوى الدواعي إلى محبته. الله الله, ajib ah. Ini persoalan yang selalu menjadi kita kata kemuskilahan golongan etis dan sebagainya. Dia kata apa? Bahkan Ibn Qayyim kata, bila kita buat maksiat itu menyebabkan kita cinta kepada Allah. Macam mana? Tapi kita kena faham dari sudut yang macam mana. Bila orang itu buat maksiat dan dia tersedar dan dia bertaubat, dia akan semakin cinta kepada Allah. Kenapa? Kerana barulah dia sedar bahawa dia tidak boleh buat maksiat, dia tidak boleh derhaka kepada Allah melainkan Allah Ta'ala yang izinkan dari sudut qadar kauni. Kalau tidak kerana Allah Ta'ala yang beri kemampuan kepadanya, Allah yang ciptakan baginya kudrah dan iradah untuk buat maksiat. Ya? Dan Allah yang bantu dia dengan memberikan perlindungan kepadanya daripada pengetahuan orang, aibnya terlindung, sampai dia dapat memuaskan syahwatnya. Sedangkan Allah duk perhati dia buat maksiat tu, bukan Allah tak nampak. Allah boleh musnahkan dia lah tu juga kalau Allah nak. Allah boleh cabut segala nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada dia, dia tak boleh nak bergerak seinci pun untuk buat maksiat tersebut. Ya? Tetapi ketika dia bermaksiat kepada Allah Ta'ala, Allah tengok, Allah dengar, Allah tahu. Depan Allah Ta'ala dia buat maksiat. Ya. Dan dengan nikmat dan kurnia Allah, dia guna tangan, kaki, mulut, mata, hidung, telinga, jantung, nyawa, nafas, semua tu hak Allah Ta'ala bagi kat dia. Dan Allah Ta'ala boleh ambil baik bila-bila masa, on the spot Allah Ta'ala boleh ambil. Tapi Tuhan tak buat benda tu. Sebaliknya Tuhan tutup pula aib dia. Tuhan janji, pujuk, rayu dia supaya dia bertaubat. Tuhan bagi pula segala macam janji-janji indah kepadanya bila dia bertaubat. Allahu Akbar kabira.
Allah tak tarik nikmat segera daripada hamba yang maksiat ini. Falau anna makhluqan fa'ala bi makhluqin adna shay'in min dhalika lam yamliq qalbahu an mahabbatihi. فكيف لا يحب العبد بكل قلبه وجوارحه من يحسن إليه على الدوام بعدد الأنفاس مع إساءته. Kalau makhluk buat kepada kita macam itu, kita akan rasa cinta kepada dia. Bila kita buat salah kepada orang dan dia tidak marah kepada kita, dia maafkan kesalahan kita, kita akan rasa sayang kepada dia. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak memutuskan nikmatnya daripada kita walaupun kita tengah buat maksiat kepadanya? Fa khairuhu ilaihi nazil wa syarruhu ilaihi sa'id. Kebaikan daripada Tuhan tak berhenti turun kepada kita, dan keburukan kita, maksiat dan derhaka kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak berhenti naik kepada Allah. Yatahabbabu ilaihi bi ni'amihi wa huwa ghaniyun an. Allah Taala duk mempujuk kita. Allah Ta'ala duk menzahirkan kepada kita rasa cintanya kepada kita, kepada orang mukmin. Dengan pelbagai nikmat yang dia bagi tak putus-putus kepada kita. Wal 'abdu yatabaghadu ilaihi bil ma'asi. Sedangkan hamba duk tunjuk rasa benci dengan buat maksiat kepada Allah. Wa huwa faqirun ilaih. Sedangkan dia perlu kepada Allah dan Allah tak perlu kepada dia. Subhanallah, ajib. فلا إحسانه وبره وإنعامه عليه يصده عن معصيته ولا معصية العبد ولؤمه يقطع إحسان ربه عنه. Segala ihsan dan kurnia dan nikmat Allah tidak menghalang seorang hamba daripada derhaka kepada Allah. Dan dalam masa yang sama, segala perangai jelek, buruk, hodoh, rajak, loklak seorang hamba kepada Tuhannya tidak menyebabkan Tuhannya memutuskan belah kasihan dan kurnianya kepada hambanya tadi. Allahu akbar kabira. Apakah sampai ke tahap ini tidak lagi boleh seorang itu merasa cinta kepada Allah? Fa'al'amul lu'mi takhalluful qulubi an mahabbati man hadha sya'n wa ta'alluquha bi mahabbati siwah. Naam, sadaq. Dia kata hati yang paling celaka sekali, jiwa yang paling celaka sekali, ialah jiwa yang gagal mencintai zat yang begini sifatnya, Allah Ta'ala. Yang gagal mencintai Allah, jiwa yang gagal rasa cinta kepada Allah, ini jiwa hak paling al-amil lu'mi, jiwa hak paling tercela sekali. Ya. Dan lebih dahsyat lagi, dia pergi cinta selain Allah Ta'ala. Nas'alullah al-afiyah. Jadi kalau kita faham apa yang Ibn Qayyim cakap ni, dia akan akan menumbuhkan dalam benak jiwa kita ini apa dia? Dua perkara sebenarnya. Yang pertama ialah akan mekar dan subur dalam jiwa kita ini tauhid. Dan yang kedua, akan kukuh dalam jiwa kita ini rasa jelek kepada syirik. Kalau kita boleh cintakan Allah Ta'ala begini rupa, wallahil azim, kita tengoklah orang kafir tu baik macam mana pun, elok macam mana pun perangai dia, pijak semut tak mati, macam mana sekalipun kita takkan
rasa cinta kepadanya, rasa sayang kepadanya kerana jenayah yang dia buat terlalu besar. Dan seteruk mana pun orang mukmin, seburuk mana pun perangai ahli tauhid, ya, kita tidak akan boleh benci dia lebih daripada kadar maksiat dia. Kerana kita tahu tauhid yang ada padanya itu melebihi segala keburukannya. Kalau kita betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau subur dalam jiwa kita ini cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, subur jugalah walak kita kepada orang mukmin dan subur jugalah adawah permusuhan kita kepada orang kafir. Ya. Jadi kalau kita tanya, pasal apa hari ini orang Islam selalu berbalah, bergaduh tentang kedudukan orang kafir masalahnya. Bila ada orang kafir baik sikit, mati, dia mula ada bergaduh. Tak boleh kata dia ahli neraka, tak boleh ni kita nak doakan keampunan kepada dia. Pasal apa dia begitu? Tapi bila ada orang mukmin yang dia duk bergaduh ni, dia maki kata macam-macam. Ekstremis lah, pengganas lah, apalah, macam-macam dia tuduh. Kolot lah, pemikiran sempit lah, jumut lah, apalah. Apa punca sebenarnya? Punca dia ialah inilah mahabbatullah ni tak ada. Bukan kata tak ada, tapi tak subur, tertimbus. Ya? Jadi itu yang kita kena perhati balik. Wa aidan, ni semua dia cerita ni pasal apa ni? Punca, apa dia sebab kenapa kita ni kena cintakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia duk sebut perkara-perkara ni. Wa aidan, dan seterusnya lagi. Fa kullu man tuhibbuhu min al-khalqi wa yuhibbuka innama yuriduka li nafsihi wa gharadihi minka. Wallahu subhanahu wa ta'ala yuriduka laka. Kama fil athar al-ilahi, abdi kullun yuriduka li nafsihi wa ana uriduka laka. Semua orang yang sayang, cinta kepada kita itu adalah kerana habuan untuk diri mereka, bukan untuk kita. Allah Ta'ala cintakan kita, beri segala kurnia kepada kita, jaga kita, bukan untuk dia, untuk kita. Allah bukan perlu kepada kita, Allah Maha Kaya. Ya. Tetapi Allah buat itu untuk kebaikan kita, dunia dan akhirat. Subhanallah. Dalam athar ilahi, Tuhan kata, hamba-Ku, semua orang mengkehendaki kamu kerana habuan dirinya, sedangkan Aku mengkehendaki kamu untuk habuan diri kamu, untuk keuntungan kamu. Fakaifa la yastahyil 'abdu ay yakuna rabbuhu lahu bihadhihi al-manzilah wa huwa mu'ridun 'anhu mashghulun bihubbi ghairihi qad istaghraqa qalbahu mahabbatu siwah. Kalau dah macam ini, bagaimana seorang hamba tu tak rasa malukah Tuhan dia begini punya baik dengan dia, tiba-tiba dia menyibukkan jiwanya mencintai selain Allah Ta'ala? Patutkah kita menyibukkan jiwa kita, kita mengisi jiwa kita ini dengan rasa cinta kepada selain Allah? Muqayyim sekarang ni menceritakan tentang dawa, ubat. Dan ubat bagi penyakit hak kawan ni tanya, tidak ada lagi puncanya melainkan kerana lack of God's love. Kurang cinta Tuhan. Ya? Kurang cinta Tuhan. Bila kurang subur cinta Tuhan dalam jiwa, itulah dia punca kepada terisinya dalam jiwa kita itu cinta kepada perkara-perkara yang dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
dan menjebakkan kita ke dalam derhaka kepada Allah. Kerana jiwa kita tak syuhud, tak menyaksikan cinta kepada Allah. Kita tak kata dia tak ada. Orang mukmin ada, tapi dia tak menyaksikan. Ya. Sebab itu proses kita ini dalam suluk, dalam kita berjalan menuju Allah Ta'ala, dua benda. As-safa wal musyahadah. Kata ulama, at-tasawwufu safa'un wa musyahadah. Tasawuf tu mulanya adalah menjernihkan. Yang kedua ialah musyahadah, menyaksikan. Kita tak boleh menyaksikan kalau jiwa kita ini berdebu, berabuk. Hati kita ini mir'ah, cermin, yang sepatutnya boleh refleks, boleh memantulkan cahaya ilahi. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Nurun ala nur. Yahdillahu li nurihi man yasha. Jantung hati kita ini, jiwa mukmin ini sepatutnya jernih. Barulah dia boleh memancarkan cahaya ilahi, cahaya hidayah yang Allah Ta'ala letakkan. Kalau cermin ini tidak digilap, dia tidak boleh memantulkan cahaya, menyebabkan kita tak boleh musyahadah, kita tidak boleh nampak, tidak boleh syuhudul haqq, tidak boleh menyaksikan kebenaran, tidak boleh menyaksikan realiti dan hakikat. Hakikat yang dibincangkan sekarang ini, semua ni hakikat. Ini dia hakikat yang Ibn Qayyim cakap. Tahu satu benda, tapi menyaksikan hakikat. Bagaimana? Tuhan bagi kepada kita alat. Jiwa kita ini, dia berikan dalam jiwa kita ini cahaya yang terang benderang. Tetapi cahaya ini tidak boleh menyuluh jika ia tidak digilak cerminnya, zujajah itu. Kaca itu kalau tidak digilak, kalau berdebu, kalau hitam legam, cahaya di dalam tidak boleh keluar, maka dia tak boleh menyuluh kegelapan itu menyebab kita tak nampak. Jadi kita kena gilak. Cermin ni kena lap lalu. Lantera yang berada dalam diri kita ini perlu digilak selalu. Perlu dicuci supaya dia tidak kelabu. Kalau kelabu pun dah cukup bahaya. Kalau gelap gelamat lagi bahaya. Bila cahaya itu terang, maka dia akan menyuluh dan kita akan nampak hakikat. Kita akan menyaksikan al-haq. Kita akan menyaksikan the truth. Kebenaran, hakikat, realiti. Realitinya inilah dia. Bahawa Tuhan mengasihi kita, menyayangi kita. Semuanya daripada Tuhan. Segala ihsan, segala kurnia, nikmat, bala bencana yang menimpa kita, semuanya adalah lambang belah kasihan dan kasih sayang dan cinta Tuhan kepada orang beriman. Jadi ini yang hendak disampaikan. Dan punca seorang hamba itu terjebak ke dalam maksiat, ke dalam penyelewengan adalah kerana gagal. Kerana gagal melakukan tasfiyah, gagal menggilak, gagal melakukan tajliyah, penjernihan cermin tadi. Maka cahaya dalam hatinya gagal menerangi pandangannya. Bukan pandangan basarnya, tapi basirahnya. Menyebabkan dia gagal melihat. Gagal nampak jalan. Ya. Dan jikalau dia berterusan dalam keadaan ini, ditakuti cahaya ini tidak akan menyala di akhirat.
Karena cahaya ini di dunia dia dalam jiwa kita. Tetapi di akhirat nanti, masa kita nak melintah as-sirat, cahaya ini akan menyelah zahir depan kita. Dan dengan cahaya inilah dia akan suluh jalan untuk kita nampak tang mana sirat kita nak lintah. Kalau di dunia ini, man kana fi hadhihi a'ma. Siapa di dunia ni buta, di akhirat dia buta. Kalau di dunia ini dia tidak gila cermin lampu jiwa dia supaya cahaya itu menerangi basirahnya, maka cahaya ini tidak akan menerangi basarnya, matanya nanti masa dia nak melintah as-sirat, menyebabkan dia akan terhumban, terjunam ke dalam neraka Jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Itu yang kita takut. Itu yang kita nak pastikan supaya hati kita ni sentiasa jernih. Naam. Wa aidan lagi وأيضا فكل من تعامله من الخلق إن لم يربح عليك لم يعاملك ولا بد له من نوع من أنواع الربح والرب تعالى إنما يعاملك لتربح أنت عليه أعظم الربح وأعلاه فالدرهم ب10 أمثاله إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة والسيئة بواحدة وهي أسرع شيء محوه. Semua makhluk ini main duk seronok berjernih muka dengan kita, senyum-senyum kat kita. Semuanya kerana nak keuntungan bagi dirinya. Bukan untung kita. Allah Ta'ala dia menzahirkan pelbagai karunia, kasih dan sayangnya kepada kita untuk kita untung. Untuk untung kita. Untung itu bukan sedikit. 1 diganda 10 sampai 700 sampai berganda-ganda. Amal kebaikan. Amal keburukan, buat 1 dapat 1 dan itu pun segera terpadam. Sangat senang untuk dipadam. Atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Itu mudah. Bila kita buat amal maksiat, tidak segera ditulis. Amal saleh, bila dia dah berazam nak buat, tulis dah. Tak ada buat lagi. Subhanallah. Begini punya hebat Allah Ta'ala bagi kepada kita. Takkan kita tak cintakan dia lagi. Takkan kita tak rasa begitu bergelora jiwa kita ini dengan cinta kepadanya. Subhanallah. Subhanallah. Wa aidan fahuwa subhanahu khalaqaka li nafsihi wa khalaqa kulla shay'in laka fid dunya wal akhirah. Faman awla minhu bistifragh al-wus'i fi mahabbatihi wa badhl al-juhd fi mardatih. Lagi Allah Ta'ala cipta kita untuk apa? Untuk dia. Untuk kita menjadi hambanya. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah Ta'ala ciptakan kita sebagai khalifahnya. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Allah muliakan kita. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Allah Ta'ala ciptakan segala benda dalam alam ni untuk kita. Untuk kemudahan kita.
matahari, bulan, bintang, planet-planet, udara, gas, cecair, pepejal dalam alam ini semuanya bermanfaat untuk kita. Untuk kegunaan kita, untuk kebaikan kita. Ya. Kalau begitu, apakah tidak patut kita mencurahkan segala cinta kita kepada Allah? Wa aidan فمطالبك بل مطالب الخلق كلهم جميعا لديه وهو أجود الأجودين وأكرم الأكرمين وأعطى عبده قبل أن يسأله فوق ما يؤمله. Bahkan semua hajat permohonan makhluk dalam alam ini ada di sisi Allah. Dia sahaja yang boleh memperkenankannya. Dan dialah yang maha pemurah, maha dermawan, yang memberikan hambanya sebelum hambanya minta dan lebih daripada apa yang hambanya inginkan dan cita-citakan. Yashkurul qalila minal amali wa yunammihi wa yaghfirul kathira minaz zalali wa yamhuh. Amal yang sedikit Allah Ta'ala berterima kasih kepada kita. Dia bagi ganjaran, dia gandakan, dia biarkan kebaikan kita. Allah Ta'ala mengampunkan kesalahan yang banyak dan memadamkannya. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sya'n. Segala yang di langit dan di bumi semua minta kepada Allah. Setiap hari Allah Ta'ala dalam urusan. لا يشغله سمع عن سمع ولا يغلطه كثرة المسائل ولا يتبرم بإلحاه الملحين بل يحب الملحين في الدعاء ويحب أن يسأل ويغضب إذا لم يسأل يستحيي من عبده حيث لا يستحيي العبد منه ويستره حيث لا يستر نفسه ويرحمه حيث لا يرحم نفسه دعاه بنعمه وإحسانه وأياديه إلى كرامته ورضوانه فأبى فأرسل رسله في طلبه وبعث إليه معهم عهده ثم نزل سبحانه إليه بنفسه وقال من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. Hakikat, realiti, subhanallah. Kebenaran itu pahit dan berat untuk diterima. Tapi ini hakikat. Sebab itulah apabila kita, jiwa kita itu telah disucikan tadi. Ya. Bila lentera jiwa kita itu telah disucikan dan cahaya itu menerangi, dan cahaya yang Tuhan bagi dalam jiwa kita sangat terang. Dan kita sebelum ni berada dalam kegelapan. Tak nampak apa. Bila terbuka, bila terdedah, bila terpancar sinar hati kita tadi, kita akan melihat kebenaran. Kebenaran yang sangat berat, sangat dahsyat, yang sangat mengejutkan. Inilah yang ulama sufi kata quwwatul warid. Sebab itu kita kena prepare, kita kena bersedia. Ya. Ketika itu kita akan rasa betapa berdosanya, betapa silapnya, betapa teruknya kita selama ni. Segala nikmat, ihsan, kurnia Tuhan yang begitu banyak, selama ni aku dah buat tahana, aku buat derhaka kepada dia. Subhanallah. Subhanallah. Ada di kalangan ulama-ulama dahulu, bila terbuka warik ini kepada mereka, mereka tak tahan. Ada yang sampai pengsan, ada yang mati. Ya. Karena kelemahan jiwa mereka untuk menanggung bila mereka melihat reality, the truth. Ya. Tapi para sahabat, tabi'in, tabi'in, majoritinya mereka bersedia. Ya. Karena mereka sudah tahu. Mereka dalam keadaan sedar akan hakikat ini. Itu ulama tasawuf berbeza dalam menyusun martabat suluk itu.
Ya. Dalam Madarij As-Salikin atau Ibn Qayyim letakkan, yang pertama kita kena sedar dulu. Yaqzah. Kena sedar dulu. Kalau kita tak sedar dulu, kalau kita terus nampak, takut terkejut. Dan terkejut tu bahaya. Ya. Dan kadang-kadang boleh berlaku apa yang tidak diingini. Ya. Kita tak ada cerita banyak-banyak nanti bahaya. Naam. Baik. Ala kulli hal, kita kata kita kena sedar, kita kena tambahkan ilmu. Bila kita ada ilmu, Allah Ta'ala akan perlihatkan kepada kita hakikat. Ketika itu kita sudah bersedia untuk melihat realiti. Kerana tak sama tahu dengan melihat. Tetapi kalau kita dah tahu dahulu, kemudian bila kita melihat, kita boleh menerima apa yang kita lihat itu walaupun ianya berat. Ya. Kalau kita tidak sedar dulu, kita tak tahu, kita terus tengok, kita akan lebih terkejut, dan terkejut itu kadang-kadang membawa kepada akibat yang tidak baik. Ya. Baik. Jadi Tuhan itu tidak disibukkan dengan satu pendengaran daripada pendengaran. Tidak tersalah dalam memberikan permohonan. Tidak selesa dengan permintaan yang berulang-ulang. Bahkan sebaliknya, Allah suka orang nak merintih, merayu kepadanya. Kalau makhluk rimah. Kalau orang duk minta berulang-ulang kali, dia rimah. Tuhan tak rimah. Tuhan suka. Ya. Makhluk kalau orang main minta sekali pun dia dah tak suka. Tapi Tuhan kalau kita tak minta dengan dia, dia marah, dia murka. Dia malu daripada hambanya. Di mana tempat yang hamba tidak malu kepadanya. Subhanallah. Tuhan malu kalau kita minta angkat tangan kepada Allah, balik dalam tak kosong. Ketika mana hamba tidak segan silu minta segala benda kepadanya. Subhanallah. Subhanallah. Tuhan menutup keaiban hamba ketika mana dia sendiri tak tutup. Tak teringat nak tutup pun. Tapi Tuhan tutup. Tuhan merahmati dia ketika dia sendiri tak rahmat diri dia. Tuhan mengajaknya dengan nikmat dan ihsannya, kurnianya, untuk kembali kepadanya. Tetapi si hamba ni enggan. Buat tak peduli, buat tak tahu. Tapi Allah Ta'ala tidak terima hukum. Dia hantar Rasul, utusan. Mai panggil kita, mai keluar kita, mai ajak kita. Dan utusan itu bawa pula janji. Bukan panggil saja. Habaq pula. Ni Tuan hampa janji kalau hampa mai dekat dia, hampa balik dekat dia, dia akan bagi macam-macam nikmat sekian-sekian lebih daripada apa yang dia dah bagi ni. Mailah, baliklah. Subhanallah. Kemudian di 1/3 malamnya akhir, setiap malam Tuhan sendiri turun rapat ke langit yang paling dekat dengan bumi. Dia tanya pula, hal min sa'ilin fa'u'tiyah, hal min ta'ibin fa'atuba alaih, hal min mustaghfirin fa'aghfiralah. Tuhan sendiri yang mai tanya. Tuhan sendiri turun mai kepada hamba-hamba dia. Subhanallah. أدعوك للوصل تأبى أبعث رسولي في الطلب أنزل إليك بنفسي ألقاك في النوام. Ibn Qayyim buat syair ni, dia kata, yani Allah Ta'ala kata, aku panggil kamu untuk berhubung tapi kau tak mau. Aku hantar utusan untuk cari kamu. Aku turun sendiri kepada kamu untuk bertemu kamu dalam keadaan tidur, ketika orang lain tidur. Subhanallah.
وكيف لا تحب القلوب من لا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يذهب بالسيئات إلا هو ولا يجيب الدعوات إلا هو ولا يقيل العثرات ويغفر الخطيئات ويسر العورات ويكشف الكروبات ويغيث اللهفات وينيل الطلبات سواه. Bagaimana boleh satu hati, satu jiwa tidak mencintai yang segala kebaikan itu tidak datang melainkan daripada dia. Tidak hilang segala keburukan melainkan dengan dia. Dan tidak menyahut segala doa melainkan dia, dan tidak menghilangkan segala ancaman dan rintangan melainkan dia. Ya? Tidak menghilangkan segala kesalahan yang kita buat itu. Mengampunkan segala kesalahan, menutup segala keaiban, menghilangkan segala kesusahan dan membantu dalam keadaan susah, dan menyampaikan segala permohonan dan hajat melainkan Allah Ta'ala. فهو أحق من ذكر وأحق من شكر وأحق من عبد وأحق من حمد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى وأرحم من استرحم وأكرم من قصد. Allah Ta'ala itulah yang paling berhak untuk diingati, paling berhak untuk disyukuri, paling berhak untuk dihambakan diri kepadanya, paling berhak untuk dipuja dan puji, yang paling membantu apabila kita mencari bantuan, yang paling lunak daripada segala raja-raja, yang paling permurah dermawan bila diminta, yang paling luas pemberian, yang paling simpati daripada segala orang yang kita tagih simpati, yang paling mulia orang yang kita tuju dan cari. Wa azzu man iltuji'a ilaihi wa akfa man tuwkila alaihi, yang paling berupaya melindungi bila kita minta perlindungan, yang paling mencukupkan bila kita menyandarkan diri kita kepadanya. Wa arhamu bi'abdihi minal walidati waladiha wa ashaddu farhan bitawbati ta'i minal faqidi rahilati allati 'alaiha ta'amu syarafil ardi al-muhlikah idza ya'isa min hayati thumma wajadaha. Ini hakikat. Ini semua yang Ibn Qayyim cakap ni hakikat, realiti yang kita kena tengok untuk kita menzahirkan rasa cinta dalam hati kita, untuk kita menyuburkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita menyaksikan, bukan sekadar mengetahui, kita kena saksi, kita kena syuhud rasa cinta ini dalam hati kita. Ya, kita kena syuhudul hub, kita kena saksikan rasa cinta itu. Kemudian kita kena syuhudul mahbub, kita kena menyaksikan yang dicintai. Dan kita itu kita menyaksikan al-mahbub dan al-hub dan al-muhib. Ya, kita menyaksikan tiga perkara ini, barulah kita boleh mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah kita akan melindungi diri kita daripada godaan syaitan dan daripada terjebak ke dalam derhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah dawa, ialah ubat. Ya, mahabbatullah itulah sebenarnya ubat kepada segala penyakit jiwa, penyakit hati, segala dosa maksiat yang kita terjebak dalamnya. Puncanya adalah kerana kita tidak ada ini, mahabbatullah ini tidak menyuluh dan tidak menyinar ke dalam hati kita, dalam jiwa kita, dalam basirah kita. Kalau kita gilakkan cermin supaya sinaran tadi memancar dan menyuluh basirah kita, biiznillah ta'ala, insyaAllah ta'ala, kita akan terlindung dan sembuh daripada segala penyakit yang memamah jiwa kita. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Naktafi bihadzal qadar. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.